Baiklah murid-murid, kita ikuti semula sekali lagi untuk bahagian kedua bagi video pengajaran cikgu untuk tajuk sukat isi padu cecair pula. Okay, seperti biasa tadi murid pun telah kenali unit mililiter dan juga liter serta simbol mililiter dan juga liter. Kemudian kali ini kita akan belajar untuk sukat isi padu cecair. Sebelum tu tadi cikgu dah tengok sengatan yang ada pada bikar dan juga silinder penyukat kan, dan bagaimana untuk membaca isi padu cecair yang ada pada silinder penyukat dan juga bikar. So kali ini cikgu nak tunjuk kepada awak ialah bagaimana untuk menyukat isi padu cecair. Okay, sebelum itu cikgu nak pergi tunjuk pada gambar yang pertama tadi tu kan. Jadi kat sini murid dapat tengoklah. Ini merupakan bekas ubat tadi yang cikgu cakap nak dikaitkan pada buku teks muka surat 68. Jadi itu merupakan bekas cecair untuk murid makan ubat. Tadi kat sini dia tunjukkanlah juga bagaimana ataupun apa perkaitannya dengan sukatan isi padu tersebut. So dekat sini cikgu nak tunjuk kepada murid, ini adalah seorang murid lah lelaki yang mana ibu dia nak beri dia makan ubat dalam bentuk cecair. Okay? Ni ubat ni dalam bentuk cecair. Jadi apa yang dia perlu buat? Cikgu dah tunjuk kepada awak ini adalah bekas sukatan tersebut yang ada. Orang kata sukatan tersebut berdasarkan sengatan yang murid lihat ni. Ini 5 mililiter, ini 10 mililiter. Jadi murid ni akan diberikan oleh ibunya ubat di dalam bekas tersebut sebanyak 10 mililiter dalam satu hari. Sekiranya hari ini melibatkan 2 hari, jadi awak rasa murid tu akan makan ataupun minum ubat sebanyak berapa? 20 mililiter sehari, sebab satu hari okey dia hanya minum 1 mililiter sahaja. Okey, seterusnya ini bagaimana kita nak lihat cecair ataupun isi padu cecair yang ada dalam bikar. Untuk pengetahuan murid, ini adalah dua-dua ni adalah bikar. Jadi apa dua orang murid ni buat? Dia menuangkan ataupun memasukkan cecair dalam botol dan juga susu ke dalam bikar tersebut. Jadi bila dia masukkan air yang ada budak perempuan ni, air di dalam botol ni ke dalam bikar tersebut, jadi dia dapat isi padu cecair yang ada dalam botol tersebut sebanyak 500 mililiter. Ini kita nak sukat balik. Yang tadi tu murid baca pada label kan. Yang mula-mula tadi tu baca pada label. Yang ni nak sukat. Kalau dekat rumah awak ada bekas ni, awak boleh guna. Contoh dia shaker kan. Okey, kejap Cikgu padam. Contoh dia shaker. Okey, shaker ni tempat yang kita boleh goncang untuk masukkan serbuk dan kita masukkan air, kita goncang. Kat situ ada tulis berapa ml. 100 ml. Okey, 50 ml. Okey, 200 ml. Dia terpulang lah. Kadang-kadang dia ada bukan saja dalam bentuk nombor yang begini. Kadang-kadang dia ada tulis 150, 200, 250, kat sini 50 lah yang bawah sekali ni. So diikut sengatan pada tu, awak nak tengok nak sukat isi padu cecair ni. Kalau dekat rumah mesti ada shaker. Tanya mak ayah shaker tu apa yang penggoncang dalam tu, kita masuk serbuk dan air dan kita goncang nak sebatikan dia dan kita minum. Biasanya orang nak kurus je ada shaker kat rumah ni. Biasa shaker ni ada dekat rumah. Jadi awak nak sukat isi padu, awak ambil lah susu segar ke yang awak buat ke pagi ni, ataupun susu tepung awak masuk dalam cawan, awak kacau, awak goncang, kemudian masukkan ke dalam shaker tersebut. Shaker ni ada sengatan seperti mana juga bikar ni. Ada sengatan dia kat sini. Nampak tak cikgu dah besarkan. Ini sengatan lah. Sengatan bagi bikar yang besar ni, paling besar dia, nilai paling besar adalah 500 kan. Yang paling kecil sekali ni, bawah sekali 100. Untuk bikar yang kecil ni, dia 250. So dia punya nilai paling rendah dia adalah 50 ml. So kawan boleh gunakan juga shaker yang ada kat rumah cikgu sebut tadi tu. Okey, untuk kamu buat masukkan cecair dalam tu. Contohlah cikgu cuba cari kat sini, tunjuk dekat awak Okey. Okey, shaker kat sini akan keluar. Ni yang cikgu cakap tu, shaker tu yang biasa awak tengok kan. Sekejap dia loading dulu. Ini adalah shaker. Yang ni. Kalau kamu nampak ni kan, ni biasa mak ayah kita ataupun orang-orang yang nak kurus, dia guna benda tu. Ni adalah shaker dia ni kat sini. Jadi awak gunakan shaker ni, cuba masukkan cecair tadi dalam
cawan dan tuangkan. Awak akan dapatlah nilai macam mana murid ni tuangkan air tersebut. Jadi mudah je Okey, seterusnya tengok dia nak sukat cecair yang ada dalam sesuatu jug. Jug air lah, contoh jug oren ke apa. Kalau dia menggunakan silinder penyukat ni dalam unit yang besar iaitu liter, kita tengok ni jug lah, jug air yang kita buat air teh ke, air oren yang sejuk tu ke, kita masukkan ke dalam ni. Kalau kamu tengok kat rumah, kalau mak kita buat kek ke apa, dia kan ada bekas penyukat ni. Penyukat cecair. Okey. Jadi apa yang perlu buat ialah awak masukkan jug yang ada air jus oren ni. Ni contoh awak masuk nanti dia akan tunjukkan sejumlah mana jus oren yang ada dalam bekas ni. Dalam bekas ni dituangkan ke dalam ni. Begitu juga dengan budak lelaki ni dituang dalam silinder penyukat ni. Jadi dia dapat cecair yang ada dalam bekas warna pink ni 2 liter. Yang budak perempuan ni 1 liter. So awak buat perbandingan di antara 1 liter dengan 2 liter, awak tengok yang mana satu paling besar nilai isi padu cecair dia. Jadi 2 liter lah, so budak lelaki ni lah yang paling banyak sekali isi padu dalam jug dia kan. So kamu tengok awak boleh buat. Kalau kat rumah ada bekas ni, biasa mak ayah kita ataupun kakak kita yang rajin buat kek dia ada bekas ni. Kalau yang ni ada dekat sekolah, dekat makmal lah. Kalau awak belajar bersemuka, cikgu dapatlah tunjuk. Kalau tak belajar semuka ni payahlah. Awak boleh buat Google, cari dekat Mr. Google pun ada. Nanti awak dapat tengok macam mana rupa silinder penyukat. Ini yang biasa yang ada dekat rumah kita. So dekat sini kalau kamu tengok 2 liter susu diisi ke dalam tu bekas seperti gambar. Berapakah isi padu susu dalam bekas? So sini bekas yang kita dapat lihat bekas yang 2 liter dan juga bekas 1 liter. Nampak tak? Yang mana kecil, yang mana besar. So yang 1 liter ni kecil, yang 2 liter ni besar. Jadi cikgu kecilkan sikit gambar dia supaya awak dapat tengok. Ini yang berlaku sebenarnya apa yang dia orang ni buat. Awak boleh buat dekat rumah sekiranya bekas penyukat tepung ataupun cecair tadi tu ada. Sorry, bukan tepung lah, cecair. Cecair ni benda yang air lah. Okey, seterusnya kita masuk pada anggar isi padu pula Okay, untuk anggar isi padu ni kat sini murid akan dapat lihat bagaimana untuk menganggar isi padu yang ada pada sesuatu ataupun dalam kandungan yang ada dalam botol. So kamu tengok sini rakan ni dia nak sukat isi padu yang ada dalam bekas tersebut. Okey, apa yang dia perlu buat? Dia sediakan bikar. Bikar ini isi padu dia bersamaan dengan 1000 ml. Okey, 1000 ml. So apa yang dia buat ni, si padu ni mungkin, Pak, dia rasa mungkin, perkataan mungkin 500. Saya anggar 700. So ada dua lah hipotesis kat sini. Dalam bekas ni, okey, untuk pengetahuan awak, ada dua hipotesis. Yang pertama, kawan dia kata 500 ml. Yang kedua, kawan dia kata 700 ml. So ada dua jawapan dekat sini. So apa yang dia buat, Ikram ni dia telah pun mengambil bekas yang ada ataupun botol yang ada isi padu cair dalam ni dan dia menuang ke dalam bikar tersebut. Dan akhirnya mereka dapat jawapan dia isi padu cair yang ada dalam botol tersebut sebanyak 600 mililiter. Jadi tepatlah, cuma beza di antara 500 dan 700 ni adalah 100 ml sahaja. Jadi bacaan tu hampir tepat. Ini yang murid kena buat kat rumah nanti. Cuba ambil, tengok botol sos ke, botol kicap ke, botol orang kata ada sos ikan ke, botol mineral ke, apa orang kata jus oren yang ada dalam petias. Kamu tengok dulu, kamu teka. Jangan tengok pada label dia. Kamu teka dulu. Baru kamu dapat nanti dia punya isi padu tersebut. Okey. Kemudian dekat bawah ni, dua budak perempuan ni dia nak tengok ataupun meneka isi padu satu jug jus tu dan juga dalam satu bekas yang besar jus oren yang ada dekat dalam ni. Ni bekas yang besar ni kan. Yang ni adalah jug. Okey, jug tersebut. Jadi apa yang dia buat, isi padu satu jug jus ialah 1 liter. Itu adalah dia punya anggar. Dia anggar ni maksudnya dia teka tau. Jadi budak perempuan ni kata, saya anggar isi padu jus dalam bekas air ni lebih daripada 1 liter. So kalau kamu tengok kat sini, dalam jus ni mungkin di antara sini je lah 1 liternya. Mungkin ni dah masuk 2 liter, ni masuk 3 liter. Jadi tak semestinya
Maksudnya kat sini kamu meneka sahaja. Anggar tu maksud meneka. Tapi kat sini yang kalau kamu tengok budak perempuan ni dia anggar dia kata 1 liter. Tetapi budak Cina ni pula dia tengok dalam bekas yang besar ni dia kata lebih daripada 1 liter. Jadi dekat sini kamu boleh buat andaian macam cikgu buat andaian dekat sini sekurang-kurangnya ada 3 liter. Okey, so dia tulis dalam ayat matematik 3 liter. Ni anggaran cikgu lah. Untuk murid dia buat sendiri dekat rumah nanti berdasarkan cikgu punya sesi pengajaran ni nanti. So jangan tak cuba Okey, ini adalah latihan sahaja. Ini latihan lah kat rumah tapi cikgu dah siapkan murid dalam bentuk yang lain lah. Cuma nanti sila rujuk kamu punya orang kata WhatsApp. Ada latihan kat situ cikgu bagi mudah saja kalau kamu ikuti senang. Okey, ingat jangan jangan tak ingat untuk isikan awak punya kehadiran berdasarkan mylink.la/cikgu Fauzi pergi kepada senarai kehadiran murid 2 Zamrud. Dekat sini nanti kamu isi kehadiran awak. Ingat kita masih lagi ada dalam sambutan bulan kebangsaan ke-64 dan kibarkan jalur gemilang Sekolah Selanda 100 tahun. Jadi kamu sertai. Mana yang tak sertai lagi tu, sertailah sebab ada hadiah dia. Kita akan sampaikan insya-Allah pada 20 September nanti. Ada masa lagi, jangan risau. So murid siapkan aktiviti tersebut dan jangan lupa kerja juga dalam matematik yang cikgu ajar ni kena buat juga. Jadi jumpa lagi pada sesi yang akan datang pada minggu hadapan, matematik hari Isnin Jadi itu saja, jaga diri hiasi peribadi, sentiasa kekal di rumah, amalkan kebersihan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.